Aku suka cara penulis dia bermainkan emosi pembaca tu supaya korang relax dulu. Jangan fikir buku ni buku cerita hantu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Aizat Tube. Kepada yang baru sampai ke channel ni, aku harap korang boleh support dengan tekan tombol subscribe dekat YouTube dan tekan button like and follow dekat Facebook. Okey? Semoga korang sentiasa dimurahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan yang baik selalu. Alright. So, untuk review buku yang pertama dalam channel ni, dekat tangan aku ada buku Tenggek tulisan Anas Muhammad, di mana Tenggek ni merupakan karya yang terpilih di dalam pertandingan sayembara fiksi musim kedua. Okey, so buku Tenggek ni diterbitkan oleh Fiksi, mengandungi sebanyak 301 halaman. So dekat atas buku ni ada disclaimer untuk pembaca matang. Jadi sinopsis buku ni dia berkisahkan tentang seorang lelaki, dia mempunyai beberapa kelebihan lah. Seperti yang tertulis dekat belakang ni, dekat sinopsis ni, seorang lelaki bernama Rostam, dia mempunyai power, boleh bercakap, boleh berkomunikasi dengan haiwan. Dalam masa yang sama, dia merupakan penyeludup makhluk aneh atau dikatakan makhluk ajaib. Seorang lelaki bernama Bacik pula merupakan seorang yang tidak bekerja. Dia sangat bencikan kampung halaman dia sendiri dan menolak setiap kali keluarga dia ajak balik kampung, dia tolak. Ada sebab tertentu lah, iaitu dia tak suka pokok kelapa yang meliuk lentuk kat belakang rumah nenek dia dengan bunyi lembu melepuh dekat dalam kandang kat belakang rumah nenek dia. Okey, itu mengenai Bacik. Dan ada satu peristiwa berlaku, Bacik dengan Rostam ni dia bukan kawan baik ataupun dia bukan kenal sangat. Jadi ada satu insiden berlaku dekat sebuah warung dekat kampung dia. Ni bukan spoiler lah, ini memang ada dekat sinopsis. Jadi peristiwa yang berlaku dekat kedai Ali Cendol tu telah menjadikan Rostam dengan Bacik ni berdua bersama. Itu dari segi sinopsis. Untuk watak dan perwatakan, ada beberapa watak yang penting. Contohnya si Rostam ni pun merupakan penggerak dalam cerita ni. Okey, aku suka cara penulis mengembangkan watak seorang demi seorang. Ada beberapa watak dalam buku ni dan mereka saling berkait rapat di antara satu sama lain. Cuma adalah watak-watak yang dekat awal dia muncul, lepas tu di pertengahan cerita dia tidak diwujudkan sebab dia tidak berada di dalam situasi itu juga. Sehingga akhir pun dia tak ada seorang tu. So yang lain tu dia sentiasa ada dalam setiap pergerakan cerita lah. Untuk gaya penulisan dalam buku ni menggunakan perkataan-perkataan yang memang senang difahami lah. Okey, dia bukan guna bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu rendah pun tidak, tapi dia cara penulis Tenggek ni dia suka mengembangkan setiap naratif. Setiap satu dialog dia bergerak seiringan dengan naratif. Tu aku sukakan lah. Cara penulis tu dia bermainkan antara dialog dengan naratif tu seiring lah. Kemudian dari segi jalan cerita memang bergerak fast pace. Buku ni boleh dikatakan pergerakan cerita tu pantas, dia tak lewah lah. So aku suka sebab macam aku baca buku ni, aku sentiasa tertanya-tanya apakah yang akan berlaku seterusnya. Disebabkan buku ni dia punya genre dia misteri, jadi untuk latar tempat tu dia berlaku kebanyakannya dekat kawasan kampung lah. Dekat kawasan kampung. So suasana dia tu memang fresh dengan kampung lah. Ada rumah kampung, di belakangnya ada kebun sayur, ada kandang lembu dan ada beberapa makhluk yang diselitkan disebabkan ini cerita misteri kan. Jadi adalah unsur-unsur mistik tu memang kena ada lah sebab cerita misteri dan ni boleh dikatakan hantu lah. Cerita dia bukannya, aku suka cara penulis dia bermainkan emosi pembaca tu supaya korang relax dulu. Jangan fikir buku ni buku cerita hantu. Tapi dalam masa yang sama pembaca bila baca, pengalaman aku sendiri, aku baca aku ingatkan macam ni cerita hantu ni. Apa akan berlaku selepas ni? Ada babak-babak yang kau rasa macam nak kena
Memang ada elemen hantu tu, ada sedikit, memang ada, tu tak dinafikan, dan selebihnya tu macam misteri. So buku ni memang bebas daripada unsur-unsur 18SX, memang tak ada. Sesuai lah dengan genre dia. So aku rasa buku ni sesuai untuk pembacaan umum. Kepada dia tak ada tapisan peringkat umur tu tak ada. So akhir kata aku ucapkan tahniah kepada penulis Anas Muhammad ni kerana berjaya menjadi pemenang sayembara fiksi musim kedua dan berjaya menyiapkan manuskrip dalam tempoh tersebut. Sebab tak senang sebenarnya kita nak sesuaikan masa dalam keadaan tempoh tertentu untuk menyiapkan manuskrip mengikut due date. Itu susah. Melainkan kalau kita tulis sesuatu tu dalam keadaan free, itu tak stres kan. Kalau kita tulis dalam keadaan perlu kejar due date, ia sesuatu yang boleh dibanggakan lah kalau berjaya menyiapkan tulisan ataupun karangan tersebut. So itu saja untuk video pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam next review buku secara runcit oleh Aizat Mahadan. Okey, jangan lupa like, subscribe, komen, share. Kita jumpa lagi. Bye bye. Zaz. Okey guys, buku seterusnya insya-Allah aku akan review buku ni, dah sampai pun, iaitu buku daripada penerima Saguhati pada musim pertama sayembara fiksi. Pemenang pertandingan novel Singapura. Penulis bingit iaitu Jihan. Jom kita unboxing. So hari ni bersiaran dari dalam kereta je sebab aku tengah kerja. Okey, gunting pun aku dah bawa sekali. Pakan dari sampul. Cantik dia sampul ni. Oh, dia sampul dalam beg plastik. Oh, ada beg. So dia bagi aku sekali dengan beg kertas. Buku ni buku pre-love lah sebenarnya. Aku search dekat dalam Shopee memang tak ada yang apa baru. So ini dia. Nampak ke? Bingit daripada penulis Jihan.